Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Alina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Alina. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari ini kita dapat bersama-sama dalam sembang santai yang bertajuk Jom Belajar Teknik Relaksasi, dan hari ini cikgu bersama dengan Cikgu Aisyah akan berkongsi macam mana kita nak belajar teknik relaksasi. Okey, sebelum tu cikgu share skrin dulu. Okey, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, pada malam ini cikgu akan berkongsi tajuk Jom Belajar Teknik Relaksasi. Dalam program intervensi minda sihat, salah satunya adalah macam mana kita nak menjadikan minda kita sihat. Salah satunya adalah kita belajar teknik relaksasi. Okey, apa itu teknik relaksasi? Okey, teknik relaksasi ni adalah merupakan teknik relaksasi adalah merupakan salah satu suatu teknik yang digunakan bagi mengurangkan tekanan atau stres. Okey, ingat ya anak-anak, teknik relaksasi adalah merupakan suatu teknik yang mana kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yang mana kita digunakan teknik ini untuk mengurangkan tekanan dan juga stres. Dan teknik ini, apabila kita cakap teknik relaksasi, dia adalah untuk mengurangkan tekanan dan stres dengan melibatkan pergerakan otot-otot yang ada. Okey, baiklah. Mungkin stres dalam kehidupan kita, semua alami stres. Siapa yang dalam kelas cikgu pada malam ini yang tak pernah mengalami stres? Cuba angkat tangan, ada tak yang tak pernah mengalami stres? Tak semua orang. Sia cikgu. Takkan semua orang tak pernah stres. Maksudnya ada yang bagi respon. Cikgu tak nampak siapa yang bagi respon tu, boleh perkenalkan diri tak? Boleh. Siapa tu? Siapa nama awak? Hasan atau Mimi? Oh, okey. Dalam hidup awak pernah tak mengalami stres? Adalah sikit. Okey, stres sebab apa tu Azam atau Mimi? Cikgu teruskan. Okey, tadi Azam atau Mimi cakap dia pernah mengalami stres. Stres sebab apa tu Azam atau Mimi? Apa? Azam atau Mimi tadi cakap kan pernah. Oh, stres disebab pasal ada saya juga. Oh, maksudnya Azam atau Mimi pernah stres yang melibatkan orang lain, yang punca stresnya adalah daripada adik, betul? Okey, ada tak dalam, okey, terima kasih Azam atau Mimi kerana perkongsian pada malam ini. Okey, seterusnya cikgu nak tanya, ada tak individu yang stres disebabkan oleh diri dia sendiri? Ada tak yang nak buat perkongsian dengan cikgu? Yang stres disebabkan oleh diri dia sendiri. Saya. Okey, siapa tu? Sarah cikgu. Sarah cikgu. Okey, Maisara, cuba kongsi apa yang menyebabkan stres daripada diri awak. Boleh share tak dengan rakan-rakan? Saya stres kat diri saya sebab saya kadang-kadang fikir benda yang benda yang dah sudah lama jadi, lepas tu saya boleh jadi macam stres, macam murung macam tu, macam ibu bapa saya tanya kenapa saya tak jawab macam tu lah. Okey. Okey, cikgu memahami perasaan Maisarah. Mungkinlah ada insiden ataupun perkara yang berlaku pada masa lampau yang menyebabkan apabila Maisarah ingat kembali, dia akan menjadikan Maisarah murung,
dan bila je parent tanya mungkin tak ada respon, tiada tindak balas, tak nak bercakap. Betul ke Maisarah macam tu? Ya cikgu, saya benar. Okey, baiklah. Terima kasih Maisarah atas perkongsian pada Biasalah malam cikgu ini. dengan Sarah. Mia Sarah, sorry cikgu tak nampak Mia Sarah. Terima kasih Mia Sarah kerana perkongsian tersebut. Jadi kita dapat lihat, okey anak-anak off microphone. Okey, jadi anak-anak kita dapat lihat sebenarnya dalam kehidupan seseorang itu ada yang mengalami stres. Okey, ada yang mengalami stres. Stres itu mungkinlah disebabkan oleh diri individu ataupun disebabkan oleh orang sekeliling dia. Mungkin dari stres itu berpunca daripada masalah diri dia ataupun berpunca daripada orang lain. Okey. Okey, baiklah. Cikgu akan masukkan di sini stres. Apa yang dimaksudkan dengan stres? Stres merupakan tindak bala fizikal ataupun emosi. Fizikal adalah mungkinlah kita boleh lihat dari segi tingkah laku kita. Emosi kita, bila kita stres mungkin kita boleh lihat kita nak marah orang, kita menangis. Mungkin kita boleh lihat kalau ada yang stres tu mungkin dari segi fizikal mungkin dia campak buku ke, dia baling apa ke kita boleh lihat. Dan mental mungkin cara fikir dia tidak fikir secara rasional dah. Sehingga kan dia ambil orang yang mengalami stres yang sangat dahsyat sehingga kan mental dia tidak boleh fikir baik dan buruk sehingga mengambil satu tindakan yang luar jangkaan terhadap perubahan atau cabaran. Stres boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tidak mengira umur, jantina, bangsa atau agama. Ada orang cakap, cikgu, biasanya kalau perempuan kan, perempuan ni kalau dah stres memang perempuan je lah yang selalu marah-marah. Biasanya perempuan je lah cikgu. Tak. Biasanya stres ni yang mengalami dia tidak kira jantina. Ada lelaki yang stres, ada perempuan yang stres. Okey. Stres memberi kesan kepada semua lapisan masyarakat dan secara tidak langsung kepada keluarga mereka. Betul, cikgu akui. Apabila seseorang individu itu mengalami stres, dia bukan hanya memberi kesan kepada diri dia, bukan hanya memberi kesan kepada orang sekeliling dia, keluarga, rakan, guru-guru dan sebagainya. Contoh cikgu cakap, dia mengalami stres dengan diri dia. Contohnya, dia ni tidak dapat perform dalam sesuatu bidang akademik. Contoh cikgu cakap, dia tak mampu perform seperti contoh kawan dia boleh wakil kebangsaan, international, wakil negeri dalam apa-apa bidang pertandingan. Tapi diri dia ni tak dapat capai seperti mana kawan dia. Itu yang menyebabkan dia tidak boleh terima hakikat bahawa diri dia tahap macam tu. Sehingga kan dia rasa stres, dia ambil keputusan, dia duduk dalam bilik sehingga penyakit dia mengalami stres ni hingga macam mana? Dia tak join PDPR guru-guru. Bila cikgu call tanya dia tak ni, itu menunjukkan bahawa kesan kepada satu, apabila dia buat tindakan tindakan seperti itu, maka kita boleh lihat bahawa kesan kepada individu, diri dia akan ketinggalan dalam bidang akademik. Ibu bapa dia risau, guru-guru risau. Cikgu-cikgu selalu tanya, kenapa dia ni dulu selalu join Google Meet tapi selalu join kelas, kenapa tidak join? Itu memberi kesan. Okey, seterusnya. Barulah cikgu masuk kepada kesan penat. Kesan penat, betul. Bila kita stres sangat, kita akan mengalami perasaan penat. Okey, sebab tu cikgu cakap, macam cikgu maklum tadi, stres semua orang mengalami stres. Tapi macam mana cara untuk mengatasi keadaan stres tersebut? Perkara sebelum cikgu pergi kepada kaedah 10B cikgu kongsi dekat awak, cikgu nak buat satu perkongsian berkaitan dengan bila je orang bercakap berkaitan dengan stres, dia akan ada satu perkataan yang perlu kita tanam dan terap betul-betul dalam diri kita, iaitu perkataan sabar. Apa yang dimaksudkan dengan sabar? Sabar ini dia ada 3 kategori. Okey, cikgu dengar pagi tadi perkongsian daripada Ustazah
Asma Harun yang mengatakan bahawa sabar ni ada 3 perkara. Okey. Sabar dalam apa contohnya? Sabar dalam menjauhkan diri daripada maksiat ataupun larangannya. 1. Yang kedua, sabar dalam ketaatan kepada Allah, dan sabar yang ketiga adalah sabar dalam ujian yang kita hadapi. Cikgu akan perjelaskan satu-satu. Sabar dalam menjauhkan maksiat ataupun larangannya maksudnya macam ni. Ada orang dia dah akhir balik, contoh cikgu cakap. Sebelumnya dia rasa dia seronok, tak pakai tudung, dia rasa dia free hair, seronok. Tapi sabar. Tapi bila je mak cakap awak ni dah akhir balik, itu yang menyebabkan dia stres. Mak ni cakap awak ni dah akhir balik, awak kena tutup aurat awak dengan sempurna. Dia menyebabkan dia jadi stres, dia tidak boleh terima hakikat. Sebab tu cikgu cakap perkataan stres diikuti dengan perkataan sabar. Jadi apabila sabar, sabar dalam apa? Dia tahu, dia tak tutup aurat, dia rasa seronok, dia rasa seronok benda tu sebab benda tu dah kali. Tapi bila je ibu cakap awak kena tutup aurat, jaga aurat awak, tutup aurat dengan sempurna, itulah menunjukkan sabar kita dalam menjauhkan diri daripada maksiat ataupun larangan Allah. Sabar maksudnya kita sabar dalam mula-mula mungkinlah kita rasa terpaksa pakai tudung, tapi bila dah biasa kali, akhirnya kita rasa apabila terbuka saja tudung kita, kita rasa malu pula. Malu pula. Okey, sabar yang kedua, ketaatan kepada Allah. Contohnya cikgu cakap solat. Sabar dalam kita nak melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar pagi-pagi bangun subuh, ya Allah nak laksanakan solat subuh, nak laksanakan solat isyak. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah suruh tu taat kepada Allah, kita buat. Sabar. Kadang-kadang tu ada yang rasa stres. Stres macam mana? Pagi-pagi syoknya tidur, ya Allah ya Tuhan, tiba-tiba ayah pula kejut. Ahmad bangun, Ahmad bangun. Ayah kejutkan. Kita nak tidur lah ayah. Tapi walaupun dalam keadaan stres, orang kacau tengah tidur syok tu, terpaksa bangun. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam ujian. Maksudnya sabar dalam ujian tu maksudnya macam mana? Allah uji dia dengan keadaan pelbagai, contohnya kemiskinan, mungkin pergaduhan antara kedua ibu bapa yang menyebabkan dia jadi stres. Sabar dalam keadaan adik-beradik bergaduh, dia mengalami stres. Ujian tersebut, sabar. Sebabnya di sebalik kesabaran itu, insya-Allah Allah akan lipat kali gandakan pahala kepada awak semua. Contohnya sabar juga, sabar dalam ujian macam mana? Kita nak buat baik. Dalam sabar nak buat baik macam mana? Kita nak cakap dengan kawan kita, contohnya kawan kita keluarkan perkataan-perkataan kesat ataupun negatif dekat kawan kita yang lain. Kita ni cakap, aku nak tegur dia, aku takut, aku ni yang akan, aku takut, aku nak tegur dia. Tapi kita nak buat perkara baik, tapi kita yang takut. Tapi sebab tu kita kena sabar. Sabar dalam membuat perkara yang baik juga. Mungkin kita nak buat perkara baik tu, itu adalah ujian dengan diri kita, takutnya timbulnya perasaan riak, takabur dan sebagainya, sombong dan sebagainya. Itu adalah apabila cikgu cakap perkataan stres berkait rapat dengan perkataan sabar. Sabar dalam menjauhkan maksiat atau larangan, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar juga dalam ujian Allah. Semoga segala perjalanan hidup kita, apabila kita mengalami stres, kita lalui dengan sabar, insya-Allah Allah sentiasa ada bersama kita dan Allah akan permudahkan segala urusan kita, dan moga-moga segala kesabaran kita ini diberi pahala yang berlipat kali ganda. Insya-Allah. Okey, cikgu akan teruskan kepada, mungkinlah yang mengalami perasaan stres tadi. Mengalami perasaan stres, untuk mengatasi perasaan stres, bagaimana caranya? Cikgu akan share 10 B kepada awak semua. Tapi jangan lupa tahu, pastikan catat.
Okey, cikgu sambung. Okey, kaedah 10B. Perkara pertama adalah kita bersyukur. Okey, kita bersyukur maksudnya macam mana? Kita bersyukur. Okey, bersyukur apa yang didefinisikan sebagai bersyukur 1B. B1. Maksudnya adalah kita berterima kasih. Alhamdulillah ya Allah, thank you Allah, thank you Allah, alhamdulillah ya Allah. Maksudnya kita bersyukur dengan Allah. Allah, mungkinlah kita dalam keadaan tekanan, stres. Cikgu Lina ni apalah cakap, tadi tiba-tiba cakap saya tengah stres, tapi kenapa saya kena bersyukur? Ada yang cakap macam tu kan. Saya ni dah tengah sedih, saya ni dah tengah nak marah, tapi kenapa saya kena bersyukur? Maksudnya kita bersyukur, berterima kasih. Contohnya cikgu cakap, okey, kita bergaduh dengan kawan kita, kita jadi stres. Jadi kita bersyukur, berterima kasih. Sebab apa? Dari situlah kita belajar cara adab berkawan. Dari situ kita bersyukur, berterima kasih. Kita belajar sesuatu. Dan Allah uji kita, Allah bagi kita jumpa dengan seseorang, dengan kawan, dengan guru-guru. Mungkinlah dengan cikgu yang selalu marah ke dengan sikap kita. Kita berterima kasih. Dari situ kita belajar. Betul, cikgu yakin dan percaya anak-anak apabila sahaja mengalami tekanan dan mungkin hari ini dia mengalami tekanan tahap 10. Okey, esok Allah uji dia mengalami tekanan tahap 9. Dia rasa mampu tersenyum sebab dah tahap yang paling tinggi dia dah pernah alami sebelum itu. Faham tak maksud cikgu? Sebab itulah kita perlu bersyukur. Alhamdulillah. Berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada ahli keluarga. Bersyukur. Berterima kasih kepada kawan-kawan. Berterima kasih kepada guru-guru. Ada kita kaedah. Ya, ada yang nak bercakap ke? Cikgu Adriana buka mic. Okey, ada yang nak bercakap ke? Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Itulah yang dimaksudkan dengan bersyukur. Cikgu pergi kepada B yang kedua. Bernafas dengan teratur ataupun deep breathing. Okey, deep breathing ni maksudnya macam mana? Ya. Siapa yang bercakap? Nur Salatu Umairah. Okey, Umairah. Apa tu? Lepas ni dah habis ke? Tak. Lepas ni kita banyak lagi aktiviti kita. Pastikan awak ikut rancangan cikgu sehingga habis. Banyak lagi cikgu nak bercakap, nak berkongsi ni teknik. Dan pasti lepas ni kalau awak aplikasikan teknik yang cikgu share dengan awak, lepas ni kalau awak mengalami stres, awak aplikasikan, awak akan cakap, betul lah apa yang cikgu Aisyah cakap, betul lah apa yang cikgu Lina cakap. Okey, bernafas dengan teratur. Nanti slot cikgu Aisyah akan bercerita. Kita akan aplikasikan secara praktikal terus malam ini cara bernafas dengan teratur untuk mengurangkan pening ataupun masalah tidur, insomnia. Ada tak yang faham apa itu insomnia? Siapa boleh share? Okey, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang faham insomnia tu adalah sukar untuk tidur. Sebab apa dia sukar untuk tidur malam-malam? Sebab dia terlampau stres, fikirkan masalah yang dia alami tu sehingga kan dia bawa kepada malam pun tak boleh nak tidur. Itu sangat-sangat bahaya anak-anak. Sebab tu kita perlu aplikasikan bernafas dengan teratur supaya sakit pinggang dapat dikurangkan. Teknik pernafasan dapat membantu minda lebih fokus dan membantu menguatkan otot-otot abdomen dan usus. Betul? Apabila seseorang itu mengalami stres, ia menyebabkan gangguan pada usus juga. Sebab itu anak-anak perlu jaga diri masing-masing, jangan stres. Okey, seterusnya bicara diri. Kaedah B3. B3 adalah apa yang awak perlu buat sekiranya awak mengalami perasaan stres. Okey, teknik relaksasi ni. Okey, bicara diri. Kita bercakap dengan diri kita sendiri. Contohnya ayat yang kita boleh cakap dengan diri kita. It's okay. Faham tak? Kalau kita contohnya pertama kali kita buat kesalahan,
kita rasa sangat kecewa lah. Contohnya ada seorang klien tu cikgu dapat, dia berusaha sungguh-sungguh untuk wakil negeri untuk pertandingan. Cikgu rahsiakan pertandingan tu. Dia sanggup belanja duit mahal-mahal, usaha malam siang praktis. Tapi rezeki dia setakat itu, dia tidak boleh pergi jauh. Jadi bicara dengan diri, jangan stres. It's okay, cakap dengan diri. Awak dah usaha sedaya, awak dah usaha semaksimum mungkin. It's okay, relax. Cakap dengan diri. Cakap dengan diri, relax. Tak mengapa. Cakap, janganlah cakap dengan diri sendiri, padam muka. Itulah, jangan cakap macam tu. Perkataan begitu memberi impak pada diri. Dia memberi kesan negatif, menyebabkan kita rasa down. Jadi kita bicara dengan diri kita sendiri, keluarkan perkataan-perkataan positif. It's okay, relax lah. Tak mengapa, kita cuba lagi. Contoh ayat-ayat yang memberi kita motivasi. Bila kita berbicara dengan diri kita, dia akan membantu mententeramkan perasaan. Tak stres dah, kita rasa relax. Contoh yang kita cakap, relax lah, awak dah cuba dah yang terbaik. Tak apa, kita cuba lagi akan datang. InsyaAllah mungkin akan datang ada rezeki kita. Cakap macam tu dengan diri kita. Jangan stres-stres. Lepas tu, okey, seterusnya adalah beribadat. Beribadat ni maksudnya macam mana kita berzikir, beribadat, memberi sokongan. Contohnya orang yang mengalami stres, orang yang memang nak marah sangat. Apabila seseorang itu nak marah, tips dia cepat-cepat pergi ambil wuduk untuk sejukkan kembali. Sebab tu kalau tengah nak marah, ada orang tengah nak marah, baling-baling barang ke, terus duduk supaya tahap kemarahan dia tu dapat turun. Dapat dilegakan sedikit. Okey, beribadat. Kerana salah satu teknik beribadat ini, kaedah B4 ini, beribadat, dia memberi sokongan emosi dan melegakan perasaan, ketenangan spiritual dan kekuatan rohani. Dalaman kita, ada yang cakap dengan cikgu, kita selalu nak cemerlang dalam akademik, kita selalu nak cemerlang dalam co-curriculum, kita selalu nak cemerlang dalam semua-semua bidang, dalam semua. Betul cikgu akui, memang kalau cikgu pun, cikgu nak cemerlang dalam semua aspek. Tapi kita yang kena ingat, kadang-kadang tu kan, kita selalu makanan rohani, kita selalu sebut makanan rohani. Fizikal kita makan banyak-banyak makan. Kita boleh lihat pertumbuhan badan kita ataupun tumbesaran. Okey, jadi gemuk ke, tinggi ke dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa makanan rohani kita seperti zikir, solat, itu adalah salah satu ketenangan spiritual yang perlu diterapkan dalam diri anak-anak. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada B5. Okey, B5 adalah luahkan perasaan. Cuba tengok gambar yang cikgu share ni. Okey, kita yang pertama, please, sekiranya anak-anak ada masalah ataupun mengalami stres, jangan pendam seorang-seorang. Okey, jangan pendam seorang-seorang. Carilah individu yang kita sangat percayai. Okey, individu yang sangat ataupun orang yang kita percayai. Contohnya kawan kita, ibu bapa kita, guru-guru, okey, dan sebagainya. Dan apabila kita share pendapat dengan orang lain, mungkinlah kita share masalah yang kita hadapi ini dapat memberi kelegaan kepada kita. Sebab apa rasa lega? Cikgu pernah mempunyai masalah, contohnya. Cikgu pernah, bukan ni kisah hidup cikgu sendiri. Cikgu pernah ada alami masalah. Cikgu share dengan Cikgu Aisyah. Bila cikgu share dengan Cikgu Aisyah macam dia sangat membantu. Cikgu sangat percaya dengan Cikgu Aisyah dan Cikgu Aisyah membantu cikgu. Dia melegakan perasaan dan Cikgu Aisyah pun share pengalaman dia sendiri. Dia pun pernah mengalami masalah yang sama. Jadi apabila pendapat daripada orang yang kita percayai, tempat yang kita luahkan, jadi dia melegakan perasaan kita. Kita taklah pendam seorang-seorang. Kalau di sekolah, orang yang awak percayai, siapa yang awak nak share? Adalah guru bimbingan dan kaunseling. Betul. Adakah kita, sekiranya kita ada masalah, kita perlu cerita kepada pengawal keselamatan dekat sekolah? Tak.
Adakah makcik kantin? Makcik kita pergi cerita, kita pergi bergaduh dengan kawan ke apa ke, kita pergi cerita dengan makcik kantin. Boleh ke? Boleh cikgu. Rasa boleh. Okey. Boleh. Okey. Cikgu perjelaskan dekat sini. Boleh kita nak cerita, tetapi apabila berada di sekolah, orang yang paling layak untuk kita cerita masalah yang mengetahui etika kerahsiaan, yang mampu menyimpan kerahsiaan kita adalah guru bimbingan dan kaunseling. Takut tak kita kalau kita cerita dekat orang yang dekat dalam sekolah sendiri, tapi kita takut perkara ini diheboh-hebohkan yang membuka aib kita kembali. Faham tak maksud cikgu? Sebab tu kita di sekolah, cikgu cakap apabila kita ada masalah, cari orang yang tepat untuk kita cerita masalah kita yang ada etika, yang boleh pegang etika kerahsiaan dalam perbincangan tersebut. Dan di situasi sekolah, orang yang layak, cikgu yakin dan percaya di situasi sekolah, orang yang layak untuk kita share adalah guru bimbingan dan kaunseling. Sebab dia dah belajar, guru bimbingan kaunseling ni belajar etika kerahsiaan. Dan mungkin di sekolah juga kita ada kawan yang boleh kita percayai, cerita luahkan. Pastikan kawan tersebut kawan yang betul-betul kita dapat luahkan, yang jaga aib kita. Jangan kita pergi cerita kat dia, dia pergi cakap dengan semua orang. Dia cakap mak ayah dia lah ni masalah ni. Dia tu kat rumah tak hebat pun, dekat sekolah je. Jadi tak sedap didengar oleh orang lain. Sebenarnya kawan kita nak share masalah tapi jadi perkara lain. Itu yang kita tak sedap. Jadi mengaibkan kita, malu. Jadi pilihlah orang yang tepat di sekolah untuk awak share masalah. Yang keenam, B6 adalah mengurangkan stres atau kita berurut dan relaksasi otot. Ini adalah satu kaedah untuk mengurangkan stres atau kesakitan atau melegakan ketegangan otot. Contohnya bahagian yang selalu kita tekan adalah bahagian bahu sini. Bahu dengan kepala. Nanti Cikgu Aisyah akan share cara nak kita buat teknik aplikasi dia. Okey, seterusnya. Yang ketujuh. Okay. Berehat dan mendengar muzik. Ini adalah salah satu kaedah teknik relaksasi dalam 10B. B yang ketujuh adalah berehat dan mendengar muzik. Kita mendengar alunan muzik yang digemari. Contohnya yang natural. Air mengalir. Contohnya lagu zikir ke, nasyid ke, dengar orang mengaji ke dan sebagainya. Dengan lagu-lagu yang memberi ketenangan. Maksud cikgu macam tu. Okey. Apabila kita berehat, bagi ruang untuk diri kita berehat. Contohnya ada orang yang melaksanakan homework yang banyak yang menyebabkan dia rasa, contoh cikgu cakap, mengalami stres. So please bagi ruang untuk diri awak berehat. Jangan push sehingga tahap maksimum. Ya betul kita push tahap maksimum. Please bagi masa untuk diri awak untuk berehat seketika. Sekiranya contohnya cikgu pernah buat satu tugas, cikgu buat secara maksimum, cikgu tak mampu dah buat. Cikgu terpaksa cakap dengan diri saya terpaksa stop sini saja, saya terpaksa berehat, saya terpaksa ada orang tindakan berehat sekejap, berhenti fikir perkara ini, berhenti fikir cara nak selesaikan masalah ini, berhenti, bagi ruang pada masa untuk diri. Lepas keadaan stabil, barulah saya akan kembali semula. Macam tu. Okey, seterusnya beribadah. Beribadah, maafkan cikgu, beriadah. Beriadah dengan beribadat tadi berbeza ya. Jangan silap. Sila fokus. Cikgu nampak tu ada anak-anak yang di awang-awangan. Sila fokus. Sebab apa cikgu cakap fokus? Sebab adalah soalannya tu. Okey, baiklah. Beriadah maksudnya macam mana? Okey, anak-anak seperti berkelah, pergi berkelah dengan keluarga, nanti boleh rentas negeri, boleh lidah. Anak-anak boleh pergi berkelah, berenang, hiking, berkemah dengan biasakan dengan natural kan.
Okey, melakukan aktiviti hobi atau aktiviti yang disukai boleh menenangkan fikiran, mengalihkan tumpuan dan pemikiran. Cikgu sukalah aktiviti-aktiviti yang melibatkan hiking, yang kita pergi dekat suasana yang nyaman. Cikgu rasa dalam kalangan awak pun memang akan rindu kan buat aktiviti-aktiviti beriadah ni. Saya pun pergi juga cikgu pajak gunung. Wah, gunung apa tu? Saya gunung luar negara cikgu. Oh wow, hebatlah awak. Kan seronok kan bila kita masuk gunung tu kita akan bunyi burung. Dia macam benda-benda yang natural. Jadi kita macam bebas daripada fikir perkara-perkara yang sibuk sebelum ni. Alhamdulillah. Semoga COVID ni cepat-cepat COVID ni dah tak ada dekat negara kita dan kita boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Okey, B yang ke-9, berfikiran positif. Maksudnya berfikiran positif tu ni maksudnya macam mana? Okey, maksudnya dapat meningkatkan pengeluaran hormon endorfin. Apabila kita berfikiran positif dapat meningkatkan daya tahan. Sebenarnya kan orang yang berfikiran positif ni dia sihat tau. Berfikiran positif hidup dia sihat. Orang yang berfikiran negatif dia memberi efek ataupun kesan kepada fikiran dia, perasaan dia, tingkah laku dia. Tu orang kita nampak orang yang berfikiran negatif ni, kita nampak seseorang individu tu dia macam sakit. Sakit dari segi apa? Mental. Sebab tu berfikiran positif. Dan B yang ke-10 cikgu ingatkan, bersenam. Bersenam ni anak-anak perkara yang perlulah kita aplikasikan untuk satu, mengurangkan stres, dua, untuk menjaga kesihatan diri kita sendiri. Sebab salah satu faktor apabila kita sakit dah cikgu alami. Kalau cikgu sakit, stres, sakit perut ke, sakit kepala ke, apabila ni stres. Sebab tu banyakkan bersenam untuk mengelakkan stres. Okey, baiklah. Cikgu ingatkan 10 perkara tadi berkaitan dengan 10B cikgu baca dari awal adalah bersyukur, bernafas dengan teratur, bicara diri, beribadat, berkongsi, luahkan perasaan, berurut dan relaksasi, berehat dan mendengar muzik, beribadat, beriadah, bersenam dan berfikiran positif. Kita pergi kepada teknik pernafasan. Okey. Semua orang, okey, cikgu nak tengok sekarang ini berdiri dengan tegak, menjarakkan kaki dan lolaikan tangan di sisi. Okey, cikgu sambung sikit lagi. Tak apa, kami faham. Apa cikgu? Ya Tak Allah, apa, cikgu. ya Allah, alhamdulillah, terima kasih anak-anak setia menanti. Tak apa cikgu. Apa cikgu? Okey. Okey anak-anak, cikgu sambung. Sikit saja lagi slot cikgu. Okey, cikgu sambung sikit lagi. Okey. Tadi cikgu cakap, berdiri dengan menjarakkan kaki dan lolaikan tangan di sisi. Perkara pertama. Perkara kedua, pejam mata dan tunduk ke bawah. Yang ketiga, tarik nafas melalui hidung sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dalam kiraan 10. Hembus nafas perlahan-lahan melalui hidung. Terapkan perasaan lega dengan setiap hembusan nafas. Yang kelima, ulang langkah 1 sehingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda rasa rileks dan tenang. Akhirnya buka mata anda perlahan-lahan. Baiklah. Perkara pertama, semua orang. Cikgu nampak ni. Cikgu nampak semua orang berdiri dengan menjarakkan kaki dan lolaikan tangan di sisi. Bersedia. Berdiri dengan menjarakkan kaki dan lolaikan tangan di sisi. Seterusnya, anak-anak cuba buat pejamkan mata dan tunduk ke bawah. Pejamkan mata dan tunduk ke bawah. Macam tu. Pejamkan mata. Buka kamera, cikgu nak tengok anak-anak buat ya. Semua buat.
Okey, sekejap Okey. Okey, nampak kan cikgu kan? Okey. Tadi dah berdiri dengan kamera cikgu pula ni rasanya. Okey, berdiri dengan menjarakkan kaki dan lolaikan tangan di sisi. Okey. Okey, seterusnya pejamkan mata. Kita pejamkan mata. Lepas tu tunduk. Tunduk ke bawah. Okey. Seterusnya tarik nafas melalui hidung sedalam-dalamnya. Okey. Bila tunduk macam tu, tarik nafas sedalam-dalamnya. Hembus. Macam tu kan. Okey. Dalam kiraan 10. Tahan nafas dalam kiraan 10. Cuba tarik nafas. Tarik. Lepas tu tahan tu kiraan 10. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru hembus. Macam tu. Dan hembus nafas perlahan-lahan melalui hidung. Terapkan perasaan lega dalam setiap hembusan nafas. Lega. Bila dah tarik nafas, tahan kiraan 10. Lepas tu keluarkan nafas. Hembus nafas. Dan hembus dalam keadaan lega. Itu salah satu teknik pernafasan untuk kita mengurangkan stres. Okey, lepas tu ulang langkah tadi 1 hingga 4 sebanyak 5 kali. Buat perkara ni sebanyak 5 kali dalam kehidupan awak supaya rasa rileks, rasa tenang. Teknik pernafasan ni sangat penting. Okey, teknik pernafasan ini sangat penting supaya teknik pernafasan ini sangat penting supaya dapat mengurangkan stres. Boleh ya anak-anak? Nanti teknik pernafasan ini awak boleh aplikasikan dalam kehidupan awak. Okey, baik, bersabar. Cikgu serahkan kepada Cikgu Aisyah. Silakan Cikgu Aisyah. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Lina di atas perkongsian yang sangat menarik malam ini berkaitan dengan 2 teknik yang kita belajar. Yang pertama iaitu teknik apa? 10B dan yang kedua teknik pernafasan. Jadi anak-anak semua, cikgu harap awak kembalikan semula fokus ya, kembalikan semula semangat untuk kita teruskan kelas malam ni walaupun dah pukul 9.20. InsyaAllah slot cikgu tak sampai 10 minit kot cikgu rasa. Sebab kita sama-sama aplikasi. Okey, boleh ke kalau Cikgu Lina yang present slide? Boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Kalau Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. boleh ke Cikgu Lina? Cikgu, maaf saya tak dengar sebab ada masalah wifi. Tak apa, Tolong ulang awak balik. boleh tengok je paparan screen. Paparan slide. Okey, baiklah anak-anak semua. Bidang bahagian cikgu akan bentangkan lagi 2 teknik ya, 2 teknik relaksasi, iaitu yang pertama teknik urutan leher dan bahu dan yang kedua ialah teknik regangan otot ataupun relaksasi otot. Yang mencatat nota tu boleh tulis nota. 4 teknik yang kita belajar pada malam ini ya. 2 teknik yang Cikgu Lina terangkan tadi dan 2 lagi teknik yang akan Cikgu terangkan sebentar lagi. Okay, next. Okay, baik. Tadi kan kita dah belajar, Cikgu Lina dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan stres, kenapa kita stres, kan? Jadi cikgu akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan relaksasi. Relaksasi ni sebenarnya adalah salah satu kaedah untuk kita berasa tenang, kita berasa untuk relakskan diri kita daripada tekanan ataupun kita rasa tegang kan. Dan juga relaksasi ni
adalah salah satu teknik untuk kita membantu tubuh kita ya kekal tenang supaya kita punya pengaliran darah pun lancar, degupan jantung kita berdegup dengan teratur, tekanan darah kita stabil. Itu adalah salah satu teknik relaksasi yang boleh kita buat ya. Relaksasi ni dia adalah salah satu kaedah atau teknik yang kita buat dengan fizikal kita ya, dengan badan kita. Bila kita dah stres, kita banyak sangat masalah yang kita fikir dalam fikiran kita, jadi kita boleh aplikasikan teknik dengan menggunakan badan untuk kita orang kata apa, rasa tenang, rasa selesa dan juga tidak berasa tegang sangatlah ya. Okey, relaksasi yang pertamanya membantu kita untuk sudah tentu kita melegakan stres. Anak-anak boleh catat ya. Apa dia kepentingan relaksasi? Yang pertama, membantu kita melegakan tekanan atau tegang ya. Yang kedua, melegakan kesukaran tidur. Anak-anak sekarang kan bila kita PDPR tak ada jadual yang teratur kan, tak berdisiplin sebab kita tak ke sekolah. Jadi jadual kita juga tidak teratur. Tidur pun tunggang langgang, makan pukul berapa, tidurnya pukul berapa. Asyik menghadap handphone, menghadap TV, menghadap gadget kan. Jadi salah satu teknik yang kita boleh buat ialah relaksasi. Dan yang ketiga, melegakan sakit kepala akibat tekanan. Bila kita stres, kita akan berasa pening sangat kepala kita. Aduh, sakitnya kepala kan. Bila kita stres, automatik kita akan macam ni kan. Kita akan pegang kepala kita. So, orang akan tahu kita ni dalam keadaan yang tengah stres. Sebab kita macam tengah berfikir, tengah stres, tengah tekanan kan. Kita pegang kepala kita. Dan yang keempat, relaksasi membantu untuk kita menenangkan jiwa dan minda kita. Jiwa ni dalaman kita, hati kita, jiwa yang tenang ya. Hati yang tenteram. Dan yang kelima, yang terakhir, relaksasi membantu kita mengembalikan kecerdasan minda. Ya, bila kita stres, sudah tentu minda kita pun akan terganggu. Kita nak belajar pun susah nak fokus. Jadi kita punya kecerdasan minda akan terganggu. Kita boleh buat kaedah ni untuk kembalikan semula kecerdasan minda. Okey, seterusnya. Cikgu. Okey, anda memerlukan relaksasi apabila kita rasa berdebar-debar. Jantung kita berdebar-debar, jantung kita laju. Macam tu kan. Dan sakit kepala, berpeluh-peluh, duduk kat aircon depan kipas tapi peluh ni satu badan peluh kan. Sukar bernafas. Kenapa kita sukar bernafas? Sebab kita tak cukup oksigen. Kan ramai sekarang yang beli oximeter tu kan yang kecil tu sebab nak tengok saya ada oksigen dalam kita punya badan kan. Sebab kalau kita tak cukup oksigen, kita akan berasa susah nak bernafas. Ya, susah nafas. Macam kita akan rasa tercungap-cungap sebab kita tak cukup oksigen. Tak cukup oksigen. Macam lemas, rasanya macam lemas. Lemas. Kebanyakannya pesakit COVID. Yang pertama, dia ada berkaitan dengan pernafasan ya, dengan oksigen yang tidak cukup dalam badan. Okey, yang kelima, paras glukos darah tidak terkawal. Maksudnya glukos ni adalah kandungan gula dalam darah yang tidak terkawal. Makan manis, minum manis, makan yang fast food kan, hari-hari minum manis, hari-hari makan junk food, makan coklat kan. Jadi gula dalam darah pun tidak terkawal. Darah kencing manis jadinya kan.
Okey, seterusnya badan tak selesa, badan lemah, lesu, penat kan. Jadi kita memerlukan relaksasi. Seterusnya, penat atau susah tidur. Susah tidur. Kalau awak dah baring dekat katil tu, golek kanan, golek kiri. Kenapa susah tidur ni? Pandang depan, duk termenung sana, termenung sini kan. Ya Allah, susahnya nak tidur. Mungkin badan kita, fikiran kita berada dalam keadaan yang tidak tenang sebab kita mungkin banyak berfikir, banyak stres kan. Jadi kita akan rasa susah sangat nak tidur. Seterusnya ialah ketegangan otot. Yang ini paling banyak berlaku bila mana anak-anak banyak menghadap laptop, ya, kita banyak menulis kan. Akan berlaku ketegangan ya dekat bahagian kita punya tengkuk ni ya, dekat bahagian bahu kita ni akan rasa sakit. Awak perasan cukup 1 jam je awak menghadap laptop kan, awak sambil buat kerja menghadap laptop, awak akan rasa bahu awak ni lenguh sangat. Rasa macam sakit kan. Jadi kita memerlukan relaksasi. Seterusnya suka memberi tumpuan atau fokus ya. Susah sangat nak bagi perhatian. Orang cakap, mak awak cakap gini, nanti awak pun apa tadi mak cakap rupanya awak tak fokus. Hati kat sini, telinga kat sini, jasad dekat sini, tapi awak punya fikiran tu melayang, pergi ke kampung, pergi ke mana-mana kan. Seterusnya kurang sabar, mudah tersinggung, mudah risau, cepat marah. Ini semua sikap yang memerlukan kita memerlukan relaksasi. Dan terakhir, hilang selera makan ataupun makan berlebihan. Sama ada kita langsung tak ada rasa nak makan ataupun asyik nak makan je. Macam tak orang kata Nanti gemuk lah. Hilang selera makan. Mak suruh makan, tak nak lah. Sarapan tak makan, tengah hari tak makan, makan malam pun tak nak makan. Duduk dalam bilik je. Kan? Ataupun asyik duduk dekat meja makan je. Asyik makan. Lama-lama gemuk kan. Itu antara Saya selalu makan. antara tu. Okey, seterusnya ini sekadar overview lah ya, overview ataupun untuk makluman awak sahaja. Okey, Cikgu Lina, next slide. Okey, sekarang ni kita sama-sama buat urutan leher dan bahu. Pertamanya cikgu nak minta awak tengok dulu video. Urutan leher dan bahu ni dia lebih efisien ataupun lebih efektif kalau awak ada kakak atau abang atau adik yang tolong urutkan bersama awak. Kan? Sebab dia kalau abang sebab saya urutkan lebih sedap lah. Kan? Lebih sedap lah kan. Tapi tak apa, awak seorang kan sekarang ni. Jadi kita akan belajar macam mana nak urut leher dan bahu walaupun kita seorang diri. Okey, semua boleh bagi perhatian dalam video yang cikgu tunjukkan ni ya. Okey, next. Saya nampak. Ada suara tak? Dan kembali semula ke tengkuk. Ulangi Okey, kita tengok ya. untuk melegakan otot-otot dan melancarkan kembali perjalanan darah. Yana, awak kenapa ni? Awak sakit ke? Otot-otot di leher dan bahu saya rasa tak selesa. Tak apa, nanti saya bantu awak. Anda boleh membantu rakan dengan melakukan urutan leher dan bahu. Bagi memulakan urutan ini, 1. Minta rakan anda duduk dengan selesa sambil memejamkan mata dan cuba fikirkan sesuatu yang menenangkan fikiran. Berdiri di belakang dan letakkan tangan di atas bahunya. 2. Mulai dengan ibu jari diletakkan di bahagian tengkuk sambil mengurut dengan perlahan ke bahu dan kembali semula ke tengkuk.
Ulangi sebanyak 3 kali. 3. Gunakan kedua-dua tangan dan urut bahu sehingga ke bahagian atas lengan. Ulangi sebanyak 3 kali. 4. Gunakan ibu jari untuk mengurut bahagian tengkuk bermula dari bahagian bawah tengkuk bergerak menjauhi tulang belakang. Ulangi sebanyak 3 kali. 5. Urut bahagian bawah tengkuk dengan ibu jari dengan teknik memutar. 6. Letakkan satu tangan di dahi dan sebelah tangan lagi di tengkuk. Dengan perlahan, putarkan kepala rakan ke kanan dan kemudian ke sebelah kiri. 7. Gunakan jari jemari untuk mengurut bahagian tengah dahi dan terus ke bahagian tepi dengan menggunakan teknik memutar. Ulangi sebanyak 3 kali. Akhir sekali, letakkan kembali tangan di bahagian bahu rakan anda. Teknik relaksasi yang diamalkan dapat mengurangkan rasa stres yang dialami dan memulihkan rasa keyakinan dalam diri seseorang. Amalkan urutan leher dan bahu ini. Sudah pasti ia akan dapat membantu mengurangkan stres anda. Baik anak-anak, tadi kita dah belajar, kita dah tengok video kan? Sekarang ni cikgu nak kita buat sama-sama sebab cikgu dah nampak beberapa orang murid yang dah tak sabar dah nak buat macam Daniel Rais. Dia dah buat sendiri dah sampai apa? Cikgu boleh nampak dah Daniel buat sendiri kan? Sebab dari tadi cikgu perhatikan Daniel, fokus, dengar, bagi perhatian. Bagus Daniel. Okey, jom kita sama-sama buat walaupun awak duduk seorang. Ya, tak ada kau adik-beradik ke kat sebelah. Mungkin ada kan, mungkin ada yang seorang kan. Jadi kita buat sama-sama dengan badan kita dan tangan kita sendiri. Okey, bersedia semua? Okey, kita akan pergi yang pertama. Urutan bahu dan leher. Dalam keadaan duduk yang selesa, anda boleh picit bahu dan lengan anda dalam urutan perlahan. Okey, kita buat sama-sama semua. Tengok video yang cikgu tunjukkan. Cikgu gelilah. Okey, angkat tangan kanan semua. Angkat tangan kanan. Cikgu gelilah. Okey, picit bahu belah kiri. Picit. Urut sampai lengan. Daripada atas bahu, tengkuk kita ni urut sedapnya. Walaupun tak ada orang tolong urut. Kalau orang buat lagi sedap. Sendiri. Kalau orang buat sedap kan? Okey, urut sekejap. Kadang-kadang kita ni kan fokus sangat menghadap laptop. Fokus sangat buat kerja. Sampai kita lupa badan kita pun memerlukan rehat. Okey, seterusnya belah tangan kiri pula. Tangan kiri kita urut leher, bahu, belah kanan. Okey, buat semua. Sedapnya. Sedapnya yang kat belakang tulang belikat ni kan. Tulang belikatnya awak urut sikit. Sedapnya walaupun tak ada orang urut. Sampai ke lengan. Okey. Buat dalam ulanglah beberapa kali yang awak nak ulang kan. Sampai awak rasa selesa. Okey, seterusnya kita tengok sama-sama video. Dia dah ni.
Anda juga boleh urutkan perlahan-lahan kawasan dahi dan kepala anda. Kita urut dahi dan kepala kejap. Urut. Urut sekejap. Dekat bahagian atas kening ni kan. Awak kan selalu bila fokus kita akan mengerutkan dahi kan. Kita akan berkerut dahi kita berkerut sebab kita nak bagi perhatian. Jadi tolong macam orang kata apa, kalau pergi spa tu kan dia akan urut kita punya atas kening ni bagi kita jangan berkerut. Macam jadi orang tua nanti kan kalau ada tanda kat sini kan. Kita urut-urut sikit. Macam tak payah suruh orang urut, kita pun boleh buat sendiri. Urut macam ni sekejapnya. Okey, picit perlahan-lahan. Picit perlahan-lahan. Okey, seterusnya kita tengok lagi ya, sambung. Selain itu, anda boleh angkat kedua-dua bahu anda sehingga paras telinga, kemudian turunkan perlahan-lahan. Ulang teknik ini. Okey, kita angkat bahu kita kejap ke atas hujung telinga ni. Awak kira lah dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, turunkan perlahan-lahan. Lagi best kalau ada iringan muzik ya. Ada iringan muzik yang menenangkan. Kita buat dengan penuh perhatian lah. Dengan penuh fokus. Kita mendalami, menjiwai betul. Okey, kita buat kejap. Cikgu pun buat juga. Okey. Okey. Terusnya. Ini. Anda juga boleh angkat kedua-dua tangan setinggi-tinggi yang boleh, kemudian turunkan perlahan-lahan. Okey. Angkat tangan ke atas. Awak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu turunkan perlahan. Tak kisahlah awak nak dalam keadaan duduk atau berdiri. Buat lagi sekali. Tegang pastikan awak dapat rasa awak punya tangan ni di stretching tegang betul-betul. Kira dalam 8 saat macam tu, turunkan perlahan. Okey, boleh ulang sampai 3 kali ataupun awak dah rasa badan awak selesa. Okey. Sebenarnya ada macam-macam sebenarnya urutan leher dan bahu ni. Ini adalah empat yang kita belajar ni, yang 4 ni lah kan. Sebenarnya ada macam-macam jenis pegangan yang kita boleh buat. Lakukan teknik ini berulang kali sehingga anda rasa lega. Okey. Itu tadi ialah urutan leher dan bahu. Dania pun dah banyak macam-macam ni dah macam-macam gaya dah keluar kan. Okey, dan yang terakhir kita belajar tentang relaksasi otot. Sebenarnya badan kita daripada atas kepala sampai hujung kaki ada beratus-ratus banyak otot ataupun sendi-sendi yang ada dalam badan kita Salah satunya mata, mulut, hidung, dagu, semualah. Semua ni ada otot-ototnya yang memerlukan urutan supaya jangan cramp, jangan tegang kan. Biasanya kaki lah. Bila kita sebut otot, semua akan familiar dengan kaki. Sebabnya kaki kita ni banyak berlaku
kekejangan otot pada kaki. Kadang-kadang kaki kita cramp kan? Cikgu selalu kaki cramp. Terima kasih cikgu ajar. Sama-sama. Okey, kita belajar membolehkan individu mempelajari bagaimana cara menegangkan otot-otot tertentu, kemudian melepaskan ketegangan itu. Kita tegangkan otot kita, tegangkan otot, kemudian kita lepaskan. Itu adalah apa panggil relaksasi otot. Kita relaxkan otot-otot dalam tubuh badan kita. Ya. Okey, apabila klien sudah dapat rasa kedua-duanya, dia pasti akan dapat membezakan saat otot itu berasa tegang dan juga relax. Dia sebenarnya macam kita buat warming up lah. Kita stretching, ya. Kita relaxkan otot kita. Kita belajar relaksasi otot ya. Okey, kita tengok yang pertama. Tengok video ni juga ya. Teknik yang keempat, relaksasi otot. Sila duduk dalam keadaan yang selesa. Letakkan. Okey, duduk dalam keadaan yang selesa. Kalau awak dah duduk lama tu, awak luncurkan kejap kaki. Luncurkan kaki sekejap ya. Supaya bunyi segala awak punya petak ketuk dekat sendi-sendi awak tu kan. Kadang kita duduk lama sakit kan. Kaki kita pun sakit kan. Okey, duduk dengan tegak dan selesa. Okey, dah sedia ya, kita buat sama-sama. Tangan anda di atas peha. Kemudian genggam jari jemari anda sekuat-kuatnya dan lepaskan perlahan-lahan. Okey, kita buat sama-sama ya. Okey, letakkan tangan dalam keadaan kita menggenggam di atas kita punya lutut ya, kalau kita tengah duduk. Kemudian kita genggam sekuat-kuatnya, genggam. Kemudian kita lepaskan perlahan-lahan. Okay, buat lagi sekali, buat 3 kali, genggam. Lepaskan. Okey, last sekali kita genggam. Kita lepaskan. Sebab apa? Otot dekat tangan pun memainkan peranan. Ya, takut tangan kita cramp. Ya, sebab itulah kita gerakkan tangan kita supaya tak cramp. Ulang teknik ini berulang kali. Pastikan anda lakukan teknik ini sambil anda pejamkan mata dan dapat rileks yang cukup. Ada macam-macam sebenarnya teknik regangan otot yang kita boleh buat. Antaranya contoh kalau awak tengah berdiri kan. Awak tengah berdiri, awak boleh tekan tumit awak, awak macam tonjekkan kaki awak, kemudian awak perlahan-lahan turun semula. Ataupun tangan pun boleh. Tangan awak ke depan macam kita buat macam ni, ke depan. Kita regangkan semula. Senang je. Seolah-olah macam kita buat stretching kan. Kita buat warming up. Okey. Itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Cikgu harap mana-mana anak-anak yang dah penat PDPR kan, seharian menghadap laptop, seharian menghadap buku, bolehlah take 5 dengan melakukan teknik-teknik pernafasan, teknik regangan supaya kita memberi badan kita ni rehat.